Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini ialah siapa senarai pencabar Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Siapa pencabar Zahid? Sebelum kita teruskan, mohon kiranya anda share video ini kepada semua orang supaya orang tahu siapa yang bakal mencabar Zahid Hamidi dan adakah Zahid Hamidi bakal tumbang pada pemilihan UMNO akan datang. Andainya jawatan Presiden UMNO dipertandingkan pada pemilihan UMNO tahun depan, adakah Zahid Hamidi akan mempertahankannya? Jawapannya hampir pasti iya. Maka persoalan seterusnya, adakah beliau akan dicabar? Jika iya, siapakah pencabarnya? Sebelum kita teruskan, mohon anda juga boleh menyatakan, tulis dalam ruangan komen siapakah pencabar Zahid Hamidi yang anda gemari. Sebelum itu, persoalan yang tidak kurang penting ialah mengapa Zahid perlu dicabar selain alasan lazim menjunjung amalan demokrasi. Menurut desas-desus, sebab utama ialah kerana strategi beliau untuk UMNO menghadapi PRU15 dikatakan telah mengakibatkan UMNO kalah teruk. Maksudnya senjata makan kawan atau senjata makan tuan. Tak kiralah orang UMNO yang berkata demikian turut angguk kepala apabila Zahid mengurak langkah pra-pilihan raya. Malah ada yang mengatakan sokongan secara terbuka. Lupakah itu? Berbalik persoalan besar, siapa yang mahu atau akan cabar Zahid untuk merebut jawatan Presiden UMNO? Perlu diingat saudara-saudara sekalian, sebagai penyandang, Zahid mempunyai kelebihan. Apatah lagi beliau kini timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Itu bak kata orang Inggeris, carry a lot of weight. Penyokong beliau kerap mengingatkan kelayak bahawa Zahid telah menjaga dan membina semula UMNO time susah dulu. Semasa UMNO BN tumbang pada PRU14 yang memaksa Najib Razak melepaskan jawatan Presiden, pasti ahli UMNO akan terus-menerus diperingat akan jasa Zahid ini. Dalam perkataan lain, akan dijadikan modal kempen. Oleh itu, siapakah yang mampu berdepan kelebihan Zahid dan berani menentang Zahid Hamidi? Tak mungkin Muhammad Hassan mahu lawan Toke. Tak mungkin Muhammad Hassan mahu lawan bos. Pemerhati dan penganalisis politik berpendapat Tokmat selesa di jawatan nombor 2 parti dan rasa senang bersama Zahid dalam Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan selaku Menteri Pertahanan. Anwar Musa, bekas setiausaha parti, dan Sahidan Kasim, bekas orang kuat UMNO Perlis, dikatakan seteru yang mahu lihat Zahid disingkirkan. Tetapi kedua-duanya sudah berada di luar UMNO. Seorang disingkir, seorang lagi tersingkir dengan sendirinya. Jika mereka masih dalam UMNO sekalipun, belum tentu mereka mencabar Presiden parti. Peluang mereka mengalahkan Zahid boleh dikatakan mustahil. Sekarang, penyokong mereka yang masih dalam UMNO mungkin diharapkan membantu sesiapa yang mencabar Zahid kelak. Itulah yang paling hebat yang boleh mereka lakukan. Namun jumlah mereka tidak dapat ditentukan. Begitu juga tahap keberkesanan mereka. Sinar Daily memetik, penganalisis berkata tidak ada kontender atau pencabar kuat yang boleh mencabar Zahid. Antaranya yang ditemu bual portal berita tersebut ialah Nik Ahmad Kamal Nik Muhammad dari UIAM. Nik Ahmad dipetik berkata, beliau tidak nampak sesiapa yang boleh mencabar apatah lagi mengganti Zahid sebagai Presiden UMNO. Bagaimanapun beliau menamakan 3 pemimpin kanan yang boleh mencuba nasib, termasuk Naib Presiden Ismail Sabri Yaakob dan Ketua Pemuda semasa Abdullah Ahmad Badawi menjadi Presiden dulu, yaitu menantu beliau sendiri Khairi Jamaluddin. Saya akui, Ismail tidak boleh dipandang remeh.
Lihat sahaja keputusan pertandingan pada naib presiden pada pemilihan 2018. Beliau muncul pemenang teratas di antara 3 naib presiden, yakni dengan jumlah undi paling banyak. Hanya seorang yang mempunyai networking dan sokongan padu akar umbi boleh melakukan itu. Namun, apabila menjadi Perdana Menteri, prestasinya tidak menyerlah, malah dilihat orang UMNO sebagai lemah. Ini akan sangat menyulitkan jika beliau mencabar Zahid untuk jawatan presiden. Khairi atau KJ memang diakui berkebolehan dalam UMNO dan ketika menjadi anggota Jemaah Menteri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Tetapi persoalan besarnya ialah beliau kalah pada PRU 15 dan tidak dapat dipastikan sejauh mana kekuatannya dewasa ini. Imbas kembali pemilihan UMNO 2018. Khairi bertanding jawatan presiden dalam perlawanan 3 penjuru, membabitkan Zahid dan Tengku Razali Hamzah atau Kuli. Zahid menang, tetapi tim Kuli mendakwa Khairi ibarat kacau daun. Jika perlawanan 1 lawan 1 menurut mereka lain ceritanya. Tim KJ pula mendakwa Kuli lah yang kacau daun. Malangnya saudara-saudara sekalian, Kuli dan Khairi Jamaluddin sama-sama kalah pada pertandingan pada PRU kali ini. Sebenarnya ada 2 lagi calon tetapi tidak dapat sebarang undi. Untuk rekod, Zahid mendapat 99 undi, KJ 61 undi, dan Kuli pula 30 undi. Jika dicampurkan bagaimanapun, tetap Zahid menang 99 undi. Kerana jika Kuli dan KJ ditambah undi pun, mereka hanya mendapat 91 undi. Maknanya, masih lagi 8 undi majoriti bagi Zahid Hamidi. Seorang lagi pencabar untuk pertandingan presiden kali ini yang Nik Ahmad kata boleh cuba nasib ialah Hishamuddin Husin. Pengarah program Merdeka Center Ibrahim Sufyan dipetik berkata, ada kabar angin kononnya Hishamuddin berpeluang mencabar Zahid, tetapi keadaan samar-samar sehingga kini. Hakikatnya, menurut beliau, keadaan masih tidak jelas siapa yang akan menentang Zahid. Bercakap mengenai Hishamuddin, ramai dalam UMNO masih ingat waktu UMNO BN tumbang pada PRU 14, Hishamuddin yang ketika itu memegang jawatan naib presiden mengumumkan tidak mahu bertanding sebarang jawatan peringkat pusat pada pemilihan parti 2018. Walaupun beliau mendakwa mahu bekerja keras untuk bantu semula UMNO bermula di Johor, langkah beliau tidak mahu bertanding waktu itu dilihat sebagai menjauhkan diri daripada parti dan lepas tangan dalam keadaan UMNO sedang susah. Bila UMNO pulih, dia datang menggendang pada waktu senang, kata sumber yang rapat dengan Zahid. Ini akan menghantui Hishamuddin jika beliau cuba merebut jawatan presiden UMNO. Yaitu, bila UMNO pulih, dia datang menggendeng pada waktu senang. Saudara-saudara, selain itu Hishamuddin juga rapat dengan Azmin Ali, bekas Presiden PKR yang sekarang naib Presiden Bersatu, sesuatu yang majoriti UMNO tidak berkenan. Zahid nampaknya dalam keadaan selesa. Tetapi seperti kita tahu, dalam politik semua boleh terjadi. Politik serba kemungkinan. Zahid semalam dikabarkan berkata, perwakilan UMNO akan memutuskan sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden perlu dipertandingkan atau tidak pada pemilihan kali ini. Apapun kata beliau, pemilihan parti mungkin dipercepatkan. UMNO perlu melangsungkan pemilihan paling lewat Mei 2023 bagi memenuhi syarat tempoh 6 bulan selepas PRU 15. Kata beliau, semua 191 UMNO bahagian akan mengadakan persidangan serentak pada hari yang sama di seluruh negara dan mengadakan pemilihan kepimpinan bahagian dan pusat pada ketika itu. Artinya, tidak perlu tunggu cukup tempoh 6 bulan untuk pemilihan parti. Ia mungkin diadakan awal. Kita kena ingat bahawa 22-23 Mac masuk Ramadan.
Lepas tu Syawal, lepas tu bulan haji. Jadi jangan fikir tentang banyak-banyak. Jangan pusing-pusing kepala. Begitu kata Zahid. Macam confidence saja nampaknya Zahid menang kali ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen kamu tentang isu kali ini dan tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.